Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim Zaki M. Saya terus kepada topik yang saya cakap pada episode kali ini berkenaan dengan bagaimanakah cara untuk membina hubungan baik kita dengan fans ataupun likers ataupun friends ataupun FB di dalam platform Facebook. Okay, zoom terus kepada platform Facebook. So, saya nak ulang kaji nota yang saya peroleh daripada guru saya, idola saya dalam FB group ini. Dan niat saya bukan untuk mengajar sahabat-sahabat semua. Okey, bukan niat saya. Niat saya ialah untuk nombor satu, memperkuatkan ingatan saya kepada nota yang saya ambil daripada guru saya dengan cara mengulang kaji di dalam Facebook group yang saya buat ini, iaitu bernama Sabri Ibrahim Zaki M tahap 1 dan 2. So, sahabat-sahabat yang dengar ini tidak akan mendapat faedah kalau sekiranya sekadar tahu sahaja, tetapi kalau tak dibuat tindakan, tak dipraktik, tak diamalkan, tak dapat apa-apa. Saya dapatnya ialah insya-Allah ilmu saya ini saya akan sentiasa ingat berterusan insya-Allah. Kalau memang saya sekejap boleh. So, saya tak nak buang masa. Saya terus zoom kepada 7 cara yang saya telah guna pakai dan sedang guna pakai untuk membina hubungan baik. Dalam bahasa Inggeris dipanggil membina hubungan baik, bahasa Melayu ialah engagement. Okey. Boleh? Dekat tu, harap boleh ya. Okey. Saya baca nota dahulu. Mempunyai fans atau friends yang ramai di Facebook adalah sia-sia. Ni penting ni. Kata guru saya, mempunyai fans atau friends yang ramai di Facebook adalah sia-sia jika kita tidak. Kalau mana kata tak nak bagi sia-sia, kena membina, berinteraksi dengan mereka. So, kena sia-sia jika kita tidak membina, berinteraksi dengan mereka. Ini kenapa? Ini kerana apabila kita tidak berkomunikasi atau tidak membina suatu hubungan yang kata apa, berhubungan ni membina hubungan lah secara konsisten ya. Kalau setakat membina komunikasi sekali dua tak boleh. Kita perlu membina communication kita secara konsisten. Jadi kepercayaan mereka terhadap kita tidak akan sepenuhnya kalau kita tidak berkomunikasi secara konsisten. Akibatnya kepercayaan mereka adalah tidak sepenuhnya. Ini berkaitan rapat dengan isu utama, kenapakah orang tidak suka tengok belah kita, tidak suka, tak mahu beli daripada kita kerana tidak mendapat tahap kepercayaan sepenuhnya. Kalau tak dapat 100% pun tak apa, at least 90 lebih ke atas. InsyaAllah. Dah boleh menjana income yang baik untuk kita. Hal ini tidak bermaksud kita perlu kenal setiap orang fans dan friend. Tapi kalau boleh kenal setiap orang fans dan friend, lagi bagus. Tetapi bagaimana cara mendorong mereka untuk memberikan komen kepada tulisan status kita? Bagaimana cara untuk menghubungi kita melalui inbox, dan bagaimana cara untuk mendorong mereka supaya klik like pada status yang kita tulis. Baik, berikutlah 7 cara
supaya dia orang terdorong untuk beri komen kepada tulisan status kita dan mendorong mereka untuk berhubung kita melalui inbox dan dapat like. Saya nak share dengan sahabat-sahabat semua 7 cara. Cara pertama, tanya soalan. Kuasai tanya. Saya panggil, awak buat soalan, awak jawab sendiri. So, cara pertama ialah tanya soalan. Bertanyakan soalan kepada fans adalah salah satu cara yang amat berkesan. Bertanya kepada mereka bermaksud kita memberi peluang kepada mereka menunjukkan pengetahuan yang mereka ada. Nampak tak? Tu. Okey. Bila kita tanya soalan, dia akan jawab. So, automatically kita telah mendorong mereka berkongsi pengetahuan yang mereka ada. Walaupun jawapan yang mereka berikan tidak begitu baik, kita ucapkan saja terima kasih kepada mereka. Apabila bertanya soalan sebegini, tip lah. Gunakan ayat pertanyaan yang ringkas sahaja. Itu cara pertama, tanya soalan. Cara kedua supaya mendorong mereka beri komen dan like status yang kita tulis ialah cara kedua, kongsikan cerita dan aktiviti. Okay. Kongsikan cerita dan aktiviti. Sebagai usahawan sudah semestinya kita banyak aktiviti pada setiap hari sudah tentu. Jadi kita kongsikanlah aktiviti kita yang banyak setiap hari itu. Kongsikan perkara bisnes yang sedang dilakukan, yang telah dilakukan ataupun yang akan kita lakukan dalam FB kita. Jika boleh, kalau boleh lagi baguslah, ini bonus. Tulis ia secara umum dan tergantung agar fans atau friends atau members akan ingin bertanya untuk tahu lebih lanjut. Boleh tu? Cara yang kedua. Contohnya kita nyatakan, contoh kita nyatakan begini. Soal kita boleh tulis. Baru balik dari pajak pos, hantar 10 bungkusan kepada pelanggan dari beberapa negeri. Macam tu contoh. Apabila kita tulis begini, mereka akan bertanya pada apa yang kita jual dan lain-lain soalan. Beres. Cara ketiga untuk supaya mendorong dia orang komen ataupun like status yang kita tulis ialah cara ketiga, letakkan gambar yang menarik. Maknanya sarapan mata. Okey, sarapan mata. Tak ada sarapan tangan. Kita boleh meletakkan gambar yang menarik perhatian mereka. Gambar itu sama ada milik kita ataupun kita kongsikan daripada sumber lain. Gambar-gambar yang menarik adalah seperti contoh gambar yang lucu. Keindahan alam ni saya buat ni ya. Keindahan alam saya buat. Gambar lucu pun saya buat. Termasuklah gambar berkaitan bisnes kita seperti sedang membungkus bungkusan produk nak dipostkan. Okey. Asasnya, ini penting. Manusia lebih sukakan gambar, image berbanding teks. Mereka tak suka membaca. Maksud suka tengok gambar. Boleh amalkan dalam FB anda. Gambar-gambar menarik. Malah mengikut kajian, status Facebook yang disertakan dengan image yang menarik lebih mendapat respon yang tinggi berbanding teks sahaja. So kalau ada teks dan gambar menarik, lagi power lah. Itu cara yang ketiga. Cara keempat untuk mendapat supaya friend atau members kita dalam FB itu memberi komen dan memberi like kepada status kita ialah cara keempat, balas komen. Balas komen. Ini adalah bahagian yang paling penting. Apabila ada fans atau friend yang beri komen di status kita, kita perlu cepat membalas komen itu. Jika mereka bertanya, bantu kefahaman mereka dengan menjawab dengan jelas dan mudah. Okey. Bis. Cara yang kelima, berkomunikasi melalui inbox. Apabila kita berkomunikasi melalui inbox, ia adalah satu perkara yang amat bagus. Kenapa? Ini kerana ia bermaksud fan atau friend itu, ini penting, sudah mula berminat untuk tahu lebih lanjut mengenai produk kita ataupun diri kita. Pastikan kita
berhubung dengan berhemah terhadap mereka, jawab pertanyaan mereka sehingga mereka faham dan jelas, dan menjawab soalan mereka, memberi jawapan dengan kepada persoalan mereka. Jika mereka belum berminat, berikan mereka masa lah. Malah selang beberapa hari, masa selepas itu kita boleh hubungi mereka kembali dengan tawaran diskaun. Contohlah tu. Mereka tidak akan ada halangan jika kita hubungi mereka melalui inbox kerana mereka sudah mereka sudah mula biasa telah mengenali kita. Cuma kita tulis mesej dengan bahasa yang baik dan jangan sesekali memaksa mereka membeli produk kita. Cara ke-6, berikan komen yang bernas dan positif sahaja, jangan negatif. Apabila mereka beri komen, tugas kita adalah memberikan komen yang terbaik dan tidak melukakan emosi mereka. Jika dapat balas komen dengan ringkas, ia lagi lebih baik. Ya, selain ia mudah dibaca, selain ia mudah dibaca, ruangan komen akan menjadi satu ruangan perbincangan dengan berbalas komen. Akhirnya, status itu akan menjadi viral dan dapat dilihat oleh rakan-rakan mereka yang belum like, fan ataupun page kita. Biarkan mereka terus bertanya di ruangan komen. Kenapa? Kerana ia baik untuk proses pembinaan hubungan ataupun engagement. Last sekali, cara ketujuh. Supaya apa? Supaya setiap tulisan status kita itu mendapat komen atau mendapat like, ialah yang ketujuh, buka ruangan wall kepada umum. Ini adalah satu perkara yang penting. Sekali fikir kita takut untuk buka ruangan wall kepada umum, kan takut mereka melihat ayat-ayat iklan dan promosi di wall FB page kita. Ia bukanlah perkara besar. Kenapa? Kerana kita boleh memadam tulisan sebegitu. Tapi kalau ramai sangat, tak mampu nanti. Ini terperapatan setting lah. Membuka wall kepada umum agar mereka dapat menulis sesuatu adalah satu tindakan yang menguntungkan kerana mereka dapat terus berkomunikasi dengan kita tanpa melalui inbox, ruangan komen. Sebaliknya terus di ruangan terbuka, fan lain pula akan berjawapan dan balasan kita yang profesional. Tulisan mereka di wall kita juga adalah salah satu cara untuk memperbanyak kandungan perbincangan tanpa perlu kita sendiri memikirkannya. Itu dia 7 cara yang saya dah amal. Cuma yang ketujuh saya tak amal. Buka ruangan wall kepada umum saya tak amal. Takut saya tak mampu kontrol. So ini 7 cara. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua amalkan ilmu ni yang saya dapat pada guru saya. Ni nota ni. Saya share dengan sahabat-sahabat semua dengan niat untuk mengajar. So saya doakan anda semua boleh mempraktikkan info ini. Semoga manfaat. Kalau manfaat, anda boleh like, komen dan share. Mudah-mudahan orang lain juga mendapat manfaatnya. Sekian daripada saya. Sabri Ibrahim CKM. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih kepada sahabat yang menonton dan yang menonton selepas episode saya ini. Sekian sekali lagi dengan lafaz mulia, salam hormat, salam sayang. Assalamualaikum.